Dan insyaAllah pada malam ini kita akan mengupas hadis yang ke-36, ya, pada muka surat yang ke-72, iaitu tajuknya tuntutlah ilmu sebelum ia diangkat. Ya, tuntutlah ilmu sebelum ia diangkat. Bagi bagaimana cara Allah Ta'ala angkat ilmu, kita dah baca dah, ya, pada tajuk yang lalu lah, ya. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh sementara para ulama masih hidup, ya. Jadinya tuntutlah ilmu itu sebelum dia diangkat. Jadi kita lihat, ya, pada bacaan hadis ini, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadzal ilmi qabla an yuqbada wa qabduhu an yurfa'a wa jama'a baina usbu'aihi al-wusta wallati talil ibhama hakaza thumma qala al-alimu wal muta'allimu syarikani fil ajri wala khaira fi sairin nas. Akhrajahu Ibnu Majah. Artinya, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bihadzal ilm, tuntutlah ilmu sebelum ia dicabut, qabla an yuqbada, tuntutlah ilmu sebelumnya ianya dicabut. Dan maksud ilmu itu dicabut ialah diangkat, ia diangkat dari permukaan bumi ini, ya. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan dengan menggambarkan jari tengahnya dan jari telunjuknya sambil bersabda, orang yang alim dan orang yang belajar ilmu itu bersama-sama, ya, dalam mendapatkan pahala. Ya, jari tengah yang tunjuk suatu tunjuk macam ni, ya, bukan PCO, ingat PCO lah. Ya. Jadi nak bagi tahu bahawa orang alim dan orang yang belajar ini, orang yang menuntut ilmu dengan orang yang menyampaikan ilmu agama itu bersama-sama dalam mendapatkan pahala. Orang yang alim ini pahala dia dapat dengan cara dia sampaikan ilmu, tu dah dapat dah. InsyaAllah lah, confirm dapat dah. Ya, sekiranya dia ikhlas tu memang dapat. Kemudian setiap orang yang amalkan ilmu yang dia sampaikan itu, walaupun kecil, dia beritahu pun, tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan, keluar masjid ni, keluar dengan kaki kiri tuan-tuan, masuk masjid kaki kanan. No, orang ramai yang amalkan. Bila dia keluar masjid nanti, dia keluar dengan kaki kiri dia. Kan? Berapa banyak dia tengok, orangnya pahala dah dapat lah. Dan orang yang untuk ilmu pun sama juga. Dia mendapat pahala atas kesungguhan dia dalam dia untuk ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, kan, suasana tempat yang baik-baik. Jadinya dua-dua dah dapat pahala. Dan orang yang lain dari mereka berdua sudah tidak ada apa-apa kebaikannya. Orang yang tak terlibat dalam cerita ni, iaitu orang yang menyampaikan ilmu dan orang yang menuntut ilmu agama ni, dia tak terlibat pun, memang dia tak ada pun mana-mana kuliah agama. Tak adalah nak menuntut ilmu agama, nak menambah ilmu, nak menambah baik ibadahnya itu, ya, sebelum ni ada kekurangan ke. Tak adalah nak memperbaiki surah Fatihah dia ni, ya, daripada kecil sampai besar tu alhamdulillah, ya, tak betul-betul, kan. Dah walak dolin, dah macam wak segan naik bukit. Walak dolin. Kan macam kita wak segan. Nah, wak segan dulu naik bukit kan. Tekan dia punya pedal. Tak adalah nak betul-betul. Tak teringinlah nak pergi dengar lah bacaan. Ya, buka-buka YouTube, dengar lah bacaan Imam Mekah ke, mana-mana qori tak. Kita punya qori menang Johan baru ni ke tak, nak dengar lah bacaan Fatihah dia macam mana. Tak dapat sebiji pun, ala-ala pun boleh lah, bunyi sikit lah. Tak ada lah, nak betulkan langsung tak ada.
Jadi malanglah orang macam ni. Dia tak termasuk dalam dua golongan ini. Dan orang alim yang menyampaikan ilmu dan juga orang yang menuntut ilmu tak ada. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keterangannya hadis ini menunjukkan kepada kita akan ketinggian martabat ulama dan penuntut ilmu agama. Betul. Ulama ni darjat dia tinggi sebab dia ni waris pada Nabi. Kan? Al-ulama warasatul anbiya, kan? Memang tinggi lah darjat dia. Dalam suratul Mujadalah pun sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan? Orang yang Allah Ta'ala bagi dia ilmu ni, dia punya nilai dia beberapa darjat tinggi, tak sama dengan orang biasa. Kedudukan dia di sisi Allah, ya, kedudukan dia di sisi Nabi SAW tinggi dalam menyampaikan ilmu agama, ya. Tapi dia kena faham lah syaratnya warasatul anbiya lah. Maksudnya dia mewarisi ilmu akhlak para Nabi. Tapi kalau dia menguasai ilmu tapi akhlak tak macam para Nabi, dia tak masuk lah. Dia tak termasuk dalam kumpulan ni lah, walaupun dia seorang yang alim, ya. Kemudiannya, ya, seakan-akannya hadis ini menunjukkan kepada kita akan ketinggian martabat ulama dan penuntut ilmu agama. Jadi saya sebut tadi tak, ya, kalau dia orang alim tapi dia tak berakhlak dengan akhlak Nabi, dia tak jadi walaupun dia alim, ya, malah dilaknat lagi ada oleh Allah Ta'ala. Seperti siapa, ya? Bal'am bin Bawra. Ini adalah surah Al-Baqarah kita baca tu, ya, walaupun dia seorang alim yang hebat, ya, dalam kalangan Bani Israel, atas sebab dia ni mengkhianati ilmunya, Allah laknat dia. Letak kedudukan dia tu setara dengan anjing, walaupun dia orang alim. Jadi tu yang walaupun orang ulama ni dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pun, ya, tetapi kalau dia salah step, kalau dia salah dalam menyampaikan ilmu dengan tujuan habuan duniawi, dengan tujuan untuk menyesatkan orang, maka taraf dia tu, ya, lebih teruk pada anjing lah, ya. Malah orang macam ni. Sedangkan, ya, kita fahamlah anjing tu binatang yang kata najis mughalazah lah. Orang Yahudi buruk-buruk dia pun Allah Ta'ala letak apa jadi anjing pun, jadi monyet, kan. Jadi monyet, kan. Tapi orang alim kalau dia ilmu dia jahat, mula maksud ni anjing Allah Ta'ala letakkan dia, kan. Nak bagi taunya orang alim ini, bila kau beramal dengan ilmu, menyampaikan ilmu kerana Allah, engkau punya level kau memang tinggi, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cukup tinggi level dia. Tapi kalau sebaliknya, setaraf anjing je lah. Ayo, kan. Ingat senang tuan-tuan tak? Tak jauh dah. Jadinya nak bagi tahu pada kita, hadis ini menunjukkan kepada kita akan ketinggian martabat ulama dan penuntut ilmu agama. Seakan-akan Nabi tidak memberi penilaian kepada yang lain dari mereka berdua. Seolah-olahnya orang yang mana tak termasuk ni tak ada nilai lah kot. Tak? Ya, yang memang demikian. Ya, dalam ilmu agama ini semua orang kena nuntut. Ya. Sebab apa? Sebab dia fardu ain. Dia bukan fardu kifayah. Seorang buat lain tak payah. Ya, dia fardu ain. Tiap-tiap orang kena buat. Tiap-tiap orang kena belajar. Ilmu Al-Quran, ilmu fardu ain, solatnya bagaimana, ya, terutamanya berkaitan dengan rukun Islam, puasa, zakat, haji, ni semua orang kena belajar. Setiap orang, dia tak boleh nak wakil-wakilkan, ya. Kalau seorang peniaga misalnya tidak mengerti ilmu agama, maka sudah tentu ia tidak dapat menguruskan perniagaannya dengan cara yang diaturkan oleh agama. Itu penting. Seperti minggu lepas saya cerita tak, tentang anak murid saya yang mana, ya, hafiz Al-Quran tapi ambil bidang engineering, kan. Hari ni pun sekolah-sekolah, kebanyakan sekolah-sekolah SBP, ya, sekolah-sekolah agama ni, ada aliran agama adalah aliran tahfiz ni, dia punya program kan. Ya, sama juga budak-budak tahfiz ni kan, kita ingatkan dia menghafal je tak, rupanya dia siap kena tulis balik ayat Quran tu, kan. Ya, memang sekolah-sekolah lain pada buat,
Kan? Tapi ini memang dah, orang kata memang seorang hafiz Al-Quran itu bukan sekadar dia menghafaz. Yang hari ni saya tengok kan, kalau dia tengok anak buah saya seorang dia tahfiz, kan? Baru 15 tahun, kontri ya, dah hafal 20 juzuk. Kan? Dia bagi rumah tengok, dia bawa buku, saya ingat buku apa, ingat bawa Quran tak? Kosong, tapi dalam tu dia tulis sendiri. Dia punya resam, dia tulis sendiri. Juzuk 20 kan, dah hafal kau tulis. Maksudnya bukan setakat dia menghafaz, tapi dia kena tulis balik ayat Quran. Satu hari 2 muka surat. Kan? Setiap hari dia buat. Boleh 2 muka surat. Ya. Jadi dia ada mushaf dia punya sendiri. Dia hafal 30 juzuk esok, dia ada mushaf dia punya sendiri, yang tulisan dia sendiri, yang akan disemak oleh guru dia. Setiap kali dia tulis 2 muka surat, guru dia akan check. Ya? Sama tak sama dunia ni. Hari ni punya style. Bukan hari ni lah, dulu pun saya tanya kawan dulu pun dia kata ada juga menulis, tapi tak semua pun. Ya, tapi yang bawah kementerian ni memang macam tu lah. Kena tulis balik. Maksudnya insya-Allah hafazannya itu akan melekat dalam kepala dia. Ya, sebab ilmu dia tu bukan sekadar fi sudur ataupun, tapi juga fi sutur. Ya, hafaz pada kemudian dilekat pula pada tulisan, pada kertas. Maka insya-Allah dia akan melekatlah. Ya, bukan sekadar dia menghafaz saja. Sama je kat tadi beritahu, kalau seorang peniaga ni dia berniaga, berniaga kan urusan dunia, tapi kalau tak ada agama dalam diri dia, dia bukan kisah pun. Benda yang dia niagakan tu ada dicampurkan dengan sihir ke, dicampurkan dengan benda kotor ke, itu banyak dah dengar tak. Dia tak peduli benda ni, yang penting laris perniagaan aku. Ya, dia tak kisah pun barang yang dia gunakan, barang tu barang dia syubhah ke tidak, hantam sajalah. Kan? Yang penting laris. Ni. Sebab dalam diri dia tak ada agama. Bahaya tak bahaya tuan-tuan? Kalau seorang yang peniaga tak ada agama dalam diri dia. Kan? Itu saya kata tadi. Mungkin dia akan memakan harta yang haram dan dia tidak sedar dengan perbuatannya itu. Begitu pula kalau seorang pegawai yang tidak mahu mengaji dan tidak mengetahui hukum hakam agama, mungkin sahaja dia akan banyak mengerjakan larangan-larangan agama sedangkan dia tidak sedar. Ya. Kerja pegawai, luluskan projek, ya, luluskan projek, tapi dia tak sedia dengan cara makan rasuah. Kan? Kawan ajak makan kedai Cina dia tak mau, tak boleh lah, ini haram lah. Makanan tak, makan tak mau. Dia orang kata kan, ni daging khinzir pula kata boleh makan, haram. Betul. Tapi rasuah boleh makan. Padahal makan rasuah tu lagi teruk boleh makan daging khinzir. Daging khinzir tu ikut waktu kalau darurat boleh makan, dibenarkan makan. Tapi rasuah ni tak kira darurat tak darurat, tak boleh makan. Sebab dia memang terang-terang dia haram. Ya, bukan zatnya itu haram, perbuatannya itu haram. Ya, jadi tak boleh. Jadi kalau seorang pegawai yang ada agama dalam diri dia, dia akan ada integriti, ya. Ya, integriti. Dia akan ada prinsip dalam diri dia. Dia faham. Dia sebagai kaki tangan awam, apa tanggungjawab dia. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kan? Itulah cabarannya. Jadinya, silakan mau jadi peniaga, pengusaha, pegawai dan sebagainya. Tetapi ilmu agama jangan ditinggalkan. Batas-batas agama mesti dijaga. Sebab tu menuntut ilmu agama ni kita jangan tunggu waktu. Tunggulah saya lapang esok, tunggulah. Tak boleh. Sekarang kita kena buat. Bukan kira lewat tak lewat dah tak. Sekarang. Kita tergerak hati kita ni memang kurang agama, sekarang kena buat. Jangan nak tunggulah saya ni, tunggu tak ada. Kan? Sebab apa? Ilmu agama ini dia memang berkaitan dengan kehidupan kita. Memang kita buat setiap hari. Tiap-tiap hari kita makan, tiap-tiap hari kita berjalan, tiap-tiap hari kita berjumpa orang, tiap-tiap hari kita berkomunikasi. Memang kita buat. Tapi bila orang tidak ada agama dalam diri dia, cara pergaulan dia, tak kisah pun lelaki perempuan. Bercampur lagi perempuan, dia tak ada masalah. Aurat pun dia tak jaga, tak ada masalah. Ya. Jadi inilah. Sebab tu kata ilmu agama ni bukan tunggu waktu. Tak perlu. Tunggulah saya balik haji, esoklah saya ubah. Tak ada. Sekarang. Terus ubah. Batas-batas agama mesti dijaga. Kewajipan agama jangan ditinggalkan.
Apa benda yang wajib? Iaitu solat fardu 5 waktu sehari semalam. Ya, solat waktu 5 waktu sehari semalam, dan jagalah solat itu dan janganlah lewat-lewatkan solat fardu itu jika tidak ada keuzuran. Ya, khairul amal as-salatu ala waqtiha. Sebaik-baik amal ialah solat pada waktunya. Kita kadang-kadang orang salah faham. Kita nak kena bentulkan balik mindset orang ni. Kadang-kadang solat sunat dia cukup dijaga. Solat sunat duha, solat sunat isyraq, solat tahajud, solat sunat apa lagi sebut, macam-macam semua dijaga. Kan? Oh ni sekarang ni waktu isyraq ni. Tak cepat-cepat sikit. Kan? 10 minit je kan lepas syuruk. Ya, 10 minit je tu kena cepat ni solat jaga. Alhamdulillah. Duha. Sekejap lagi duha. Duha pun jaga juga. Tapi solat zuhur pukul 4.5 minit. Solat asar pukul 6.50. Jam lah macam ni. Sedangkan solat fardu tu lebih utama daripada yang solat sunat. Solat fardu itulah menjamin kita punya keberkatan hidup, keberkatan rezeki, semua dalam solat fardu. Tapi sebab kita punya mindset kita dah tersalah faham. Kena solat duha lah, nak murah rezeki ni solat duha kan. Kita memandang yang sunat dan kita melekakan yang fardu. Ini yang salah. Padahal yang utamanya kalau kita jaga solat fardu 5 waktu pun konsisten setiap kali masuk pun, ya, seandainya kita bukan seorang yang istiqamah dalam melakukan solat duha, kita bukan seorang yang istiqamah dalam melakukan solat-solat tahajud pun tak apa. Ya, dapat buat alhamdulillah lah. Tapi bila kita ni menumpukan lebih pada sunat, cukup jaga time. Duha dah masuk, syuruk dah masuk, tahajud dekat tiap malam. Tapi solat fardu sendiri pun lengah. Sayyidina Umar Al-Khattab, satu ketika dia nampak ada seorang pemuda ni rajin datang solat jemaah subuh. Dia kenal lah, kita kadang imam memang kita kenal makmum kan, cuma kita tak ada nak cakap pun, kita kenal je, kita tahu kan. Kalau macam kuliah-kuliah pun kita boleh tahu, biasanya duduk sini, kalau kosong kita boleh tahu, hari tu ni tak ada lah kan. Di satu ketika dia tak nampak ada pemuda ni, ya, dalam solat subuh berjemaah ni. Mana pergi dia ni kan? Dah sekali okey lagi lah kot, dah 2-3 kali tak nampak, maka dia tanyalah, mana dia budak muda yang duduk situ hari tu lah. Dulu kalau time sembahyang subuh dia ada ya, ni contoh kat situ lah. Oh, dia tak ada. Sebab dia tanya, aku tanya juga dia kan, kenapa tak datang kata. Dia kata dia sibuk buat tahajud. Dia sibuk jaga solat tahajud hingga kan dia terlelap dekat subuh, dia terjaga tak sempat solat jemaah. Apa kata Sayyidina Umar? Ya, aku lebih suka dia jaga solat fardu subuh istiqamah berbanding dia solat tahajud. Lagi bagus dia solat subuh berjemaah berbanding dia sibuk jaga tahajud dia tu. Tapi kalau dapat jaga dua-dua, alhamdulillah, terbaiklah. Tapi seandainya dengan sebab tahajud kita tadi menyebabkan kita terhalang untuk datang ke masjid untuk solat fardu subuh berjemaah, makanya better lagi lah buat solat fardu subuh berjemaah berbanding jaga tahajud. Tapi isu kita buat pelan-pelan. Kalau kita dah boleh konsisten sikit-sikit, maka buat. Betul saya syorkan, macam kita selalu, solat tahajud tu panjang waktunya. Bermula daripada 1/3 malam sampailah azan subuh. Jadi kalau agak-agak kita ni, mungkin kita konsisten tu, pukul 3 pagi dah bangun, dah buat tahajud kedua-kedua semua dah, yang solat taubat, solat tasbih, solat kita buat, baca Quran sikit dan tertidur kedua-dua, sudah alamak 6.30 dah lah. Kan? Sekali tak ada masalah lagi. 2-3 kali macam tu tuan-tuan, betulkan balik lah. Pergi main subuh dulu. Ya, subuh dah okey, dan buatlah tahajud dalam pukul 5 suku ke 5.20 ke. Yang penting bila kita buat tu, kita tidak tertidur, takut terlepas kan. Makanya lepas tu datanglah ke subuh. Ya, macam tu. Berbanding kalau kita hanya sibuk dengan tahajud tapi meninggalkan solat fardu subuh berjemaah, maka lebih baik kita utamakan yang solat fardu dululah. Ya, sebab fardu tu lebih utama. Bayangkan tuan-tuan, dengan kita solat sunat fajar 2 rakaat, kan? Khairu minad dunya wa ma fiha. Solat sunat fajar sebelum iqamah solat, sebelum iqamah dah. Lepas azan subuh kita bangun buat solat sunat 2 rakaat.
Solat sunat yang kita buat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan punya ganjaran pahala dia tu. Ya? Tapi kalau itu pun kita tertinggal, rugilah kita. Kita sibuk tahajud tadi, alhamdulillah bagus, kata tahajud tak bagus. Tapi saya nak cerita sini ialah bagi orang yang menjaga tahajud tapi dalam hati dia meninggalkan solat fardu subuh berjemaah, rugilah dia. Dia tak dapat solat sunat fajar, dia tak dapat solat subuh berjemaah. Sebab solat subuh berjemaah inilah menjamin keberkatan hidup kita, permulaan hari kita. Mulakan dengan solat, kan? Dapat baca Quran sikit, alhamdulillah, mulakan dengan baca ayat sikit Quran. Bukan suruh baca 1 juzuk, 1 muka tak ada masalah, setengah muka pun boleh, yang penting mulakan. Ya. Jadi barulah kita dapat tahu yang mana keutamaan. Kan? Mana satu perkara yang lebih aulawiyat untuk kita buat. Antara aku jaga tahajud ke, aku jaga solat subuh berjemaah. Mana lebih utama? Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia buat satu buku apa? Fiqh Al-Aulawiyat. Fiqh keutamaan. Ya, fiqh keutamaan. Antara malam hari raya, utamakan takbir raya ke, utamakan solat sunat? Ya, hari raya, takbir raya 1 Syawal, ya, dengan 10 Zulhijjah tu kita buat takbir raya malam. Mana lebih utama? Takbir raya ke kita sibuk buat solat sunat? Ataupun kita sibuk baca Quran? Sedangkan yang lebih aula ketika itu takbir raya. Ini setengah orang dia tak ada faham. Dia tak takbir raya, kau pergilah, aku nak baca Quran lah, aku nak buat solat sunat lah. Ni kata orang yang dia kurang cerdik dalam bab ni lah. Dia tak tahu yang mana keutamaan. Ya, yang mana keutamaannya itu. Bukan kita larang dia baca Quran. Tak kira dia kata, kau ni aku baca Quran bukanlah, bukan. Tengok pada keutamaan lah. Ya, keutamaannya adalah takbir raya, takbir lah. Sesuatu takbir. Sebab takbir raya Idul Fitri itu daripada bermula 1 Syawal maghrib sampailah solat air raya, itu je waktunya. So waktu itu kau buat lah. Habis tu kan nak baca Quran, kau buat, tak ada masalah. Ya, ni kata al-aulawiyat, keutamaan. Ya, mana satu lebih utama? Kewajipan agama jangan ditinggalkan. Apabila petani, peniaga, pengusaha dan pegawai jauh dari agama dan tidak mahu mengaji, maka akan wujudlah peniaga yang menipu. Dia tak kisah pun dia campur lauk semalam dengan hari ni. Dia tak kisah pun campur buah grade C dengan buah grade A. Campur buah grade C dengan buah grade A, jual harga grade A. Kan? Campur ayam goreng semalam dengan ayam goreng hari ni, jual dengan harga ayam goreng hari ni. Nipu lah tu. Ya, ni kualiti yang semua ni. Jadinya dia akan wujudlah orang macam ni bila mana seorang peniaga tidak ada ilmu agama. Pengusaha yang tidak mengenal halal atau haram, dia tak ada masalah pun, ya. Benda ni halal ke haram dia ambil saja. Pegawai yang korupsi dan sebagainya. Bila ada agama dalam diri dia, makanya insya-Allah dia akan selamat. Kan? Dia akan selamat. Lepas tu ada orang jumpa saya, ya, dululah masa buat haji dulu, saya cerita lah tuan-tuan. Dia cerita tentang apa, dia tak kata dia, tapi dia contohkan kawan dia. Dia cerita, kawan dia kata dah saudara macam dia kata dia saudara. Tapi dulu waktu dia kerja, dia pergi bahagian meluluskan tender, dia kata. Dia nak tanya ustaz lah kak, macam mana ustaz? Kawan saya tu, kan, saya tahu lah dia, kenal dia. Semua dia rasuah ustaz. Kan? Rumah yang dia beli, ada duit rasuah. Kereta yang dia dapat tu rasuah juga. Barang-barang perabot TV 70 inci, 60 inci, maksud 60 inci lah, pun boleh berrasuah. Orang bagi kan, orang hantar kan, bagi kan. Dia macam mana tu ustaz? Betul dia buat haji ustaz, betul boleh tak? Kan? Kan? Jadi kalau dia datang dengan duit pada situ, memang haji tak terima lah pun. Dia tak bagi duit, walaupun dia kata dia asingkan duit, datang buat haji dengan duit yang halal katakan. Tapi sumbernya itu yang saya bacakan hadis Rasulullah sebut tu. Yang seorang lelaki yang mana dia berjalan pergi buat haji dengan berkain ihram, dengan muka yang penat di hadapan Kaabah, dia berdoa depan Allah, ya Rabb, ya Rabb, ampunkan aku ya Allah, berkati rezeki aku ya Allah. Allah tak pandang muka dia walaupun di hadapan Kaabah. Walaupun dia berdoa di hadapan Kaabah, buat haji lagi, kain ihram lagi dia pakai. Orang yang kain ihram tuan-tuan, kalau dia mati dalam keadaan ihram, dia akan dikebumikan dengan kain ihram dia tu. Jasad dia, muka dia tak tutup. Mulia tak mulia orang yang mati dalam ihram ni.
Tapi orang macam ni Allah tak pandang. Kenapa tak pandang? Wa ta'amu haramun wa syarabu haramun wa libasu haramun. Dia memakan makanan daripada sumbernya haram, dia memakai pakaian daripada sumbernya haram, dia meminum daripada minuman yang sumbernya haram. Bukan dia minum arak, bukan dia makan daging khinzir, tapi sumbernya itu daripada duitnya haram. Bagaimana Allah nak terima? Dan dia pun tahu bahawasanya yang aku datang ni pakai duit Arab, tapi buat-buat tak tahu. Kan? Macam saya cakap tadi lah, kereta dia, rumah dia, perabot dia, semua daripada duit rasuah. Tapi anak pun tak tahu, isteri pun tak tahu, takkan nak cerita pada isteri. Kalau cerita pakai duit rasuah, memang kena hamput lah. Kan? Tak cerita. Kan? Diam je. Tapi hanya dia yang tahu. Bagaimana dia nak memperbaiki keadaan, sedangkan dia tahu Allah Ta'ala maha mengetahui yang semua kau dapat ni pada duit haram. Itu macam mana Ustaz? Kalau dia boleh, dia sanggup, dia tolak balik mana-mana yang ni, dia jual tu ni, duit tu dia pulangkan balik, sama ada balik sedekah ke apa ke, dia hanya layak untuk mana contoh kata, rumahnya yang dia beli harga dia RM1 juta. Yang layak untuk dia harga RM250,000 je. Ataupun RM300,000 je. RM300,000 tu dia punya. Yang baki tu pulang balik lah. Sama ada balik sedekah atau sebagainya. TV 60 inci yang dia dapat, selayaknya dia pakai 30 inci je. Yang baki lagi tu pulang balik. Kereta yang dia dapat, nah, sepatutnya harga kereta yang dapat tu 500,000. Yang dia layak untuk dia 120,000 je. 120,000 bagi pulang balik. Kalau dia sanggup kan. Dia sanggup nak buat. Nah, tapi sebab tu kata jangan terjebak dengan benda-benda macam ni. Pertamanya memang syok lah. Memang seronok lah. Waktu dapat kan, memang seronok. Tapi bila kita dah usia-usia macam ni, kita fikir balik, ya Allah, dengar kuliah pula, aduh risaunya aku ustaz pun tak ada tajuk lain nak cerita tajuk ni lah pula kan. Sehati dia tak. Tapi pilihlah tajuk lain, ayam dengan itik ke, bagaimana cara sembelihan ke, tak pergi situ Pak Rasuah pula, aduh kena kat aku pula ni kan. Tapi itulah, ya, sebab tu benda yang kebenaran kan, sampai juga macam mana kan. Adab je tak, itu atas kita lah. Kan? Hanya kita je mengetahui. Sebab tu saya cakap tadi, kenapa Allah Ta'ala tak pandang muka orang ni, walaupun dia berdoa dalam keadaan demikian, sebab dia tahu. Aku mari ni dengan sungguh haram, tapi buat-buat tak tahu konon. Ya, buat-buat tak tahu. Allah Maha mengetahui. Oleh itu, kembalilah kita kepada agama. Baik mengajar atau belajar. Dan teruskan usaha kita di bidang masing-masing. Lepas tu bila kita dah sebut bidang masing-masing, bukan semua orang so jadi ustaz pun, tak perlu pun. Tapi bila mana tiap-tiap orang dalam diri dia ada agama, tiap-tiap orang dalam diri dia ada seminat untuk belajar agama. Kan? Sebab tu ada orang yang minat nak belajar agama. Kan? Dia minat. Dan dia mendalami pun bidang tersebut. Cuma dia tak nak sijil je lah. Kan? Dia mengetahui. Kan? Kadang-kadang bila mungkin kadang-kadang imam tu buat salah ke buat salah tak, dia tegur tak. Kan? Memang cara baca tu tak berkena tadi. Tumaninah tak nak kena. Kan? Salah pula. Marah pula orang ni. Kau pandai-pandai nak tegur aku. Engkau apa berniaga pasal malam nak tegur aku buat semayang. Tapi kalau bendanya benar-benar lah. Walaupun yang menegur tu bukan orang dalam bidang agama pun, sebab dia belajar, dia tahu. Kan? Bukan benda yang very mendalam. Ini bukan cerita benda-benda mendalam. Benda basic kan. Macam tumaninah, semua orang tahu tumaninah memang kena ada dalam solat. Ya, suratul Fatihah. Mungkin dia belajar baca suratul Fatihah walaupun dia bukan ustaz. Tapi dapat belajar dengan baik, bacaannya cukup baik. Kan? Maka kena akui lah kita baik. Ini bacaannya itu. Jadinya, ya, agama tidak melarang petani dari bertani. Agama tidak melarang peniaga dari berniaga. Ini sebut tadi no. Begitu pula agama tidak melarang pengusaha dari usahanya. Dan tidak pernah melarang seseorang dari menduduki apa-apa jawatan di dalam kerajaan. Tetapi hukum agama mesti dijaga. Sedangkan hukum-hukum agama itu tidak akan dapat diketahui kecuali bila ada kegiatan belajar dan mengajar. Sebab tu sebut tadi, walaupun dia bukanlah jadi ustaz pun, dia ni orang niaga je, dia seorang pegawai biasa je, tapi dia minat mendalami ilmu-ilmu agama. Kadang-kadang dia punya kefakihan itu lebih daripada seorang ustaz tak? Kefakihan yang dia faham tu kan. Maka hadirilah ke majlis ta'lim, ya, majlis ilmu.
hadir-hadirkanlah. Yang kita datang ke majlis ilmu ni bukanlah nak jadi ustaz pun. Sebab kalau jadi ustaz tu dia ada proses disiplin dia sendirilah. Ya, bukannya kita kata dah dengar kuliah 3-4 kali ustaz selalu, kan. Ya, nak jadi ustaz selalu ni kena ada proses dia dalam bidang jurusan dia lah, kan. Disiplin dia sendiri baru layak lah untuk jadi ustaz. Tapi takkan sekadar kita datang ke kuliah-kuliah agama ni, sebenarnya untuk diri kita. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu kerana sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Kita datang ke sini untuk ilmu, datang salat jemaah sebab kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi bila kita dapat jadi hamba Allah yang bertakwa ini, insya-Allah lah, tak ada masalah lah kita nak masuk syurga pun. Sebab takwa itu bukan hanya khusus untuk orang-orang agama je. Bukan khusus untuk orang agamawan saja, belum tentu. Takwa ini semua orang layak. Kerana syurga Allah Subhanahu Wa Taala tak ada kota. Dia bukan macam kota haji. Ya? Jadi kalau kota haji dia ada kota dia. Syurga Allah tak ada kota pun. Dan syurga Allah ni pula masing-masing punya, tak ada had lah. Jadi kita tak ada kongsi pun. Bukan macam kongsi kemah dekat Mina tu. Satu kemah 10 kaki, 10 kali 10, 20 orang duduk dalam. Lubang kubur besar lagi. Kan? Kan? Yang lahat tu besar lagi. Rupanya masa pergi khusus haji perdana tu, waktu pegawai tabung haji cerita tu, waktu kita malam, kita bermalam sana tak. Duduk dalam kemah tu, bentangkan tikar yang dia bagi duduk. Oh, kita kata sempit dah ni, kan. Dia kata dah, di sana lagi sempit. Kan? Ingatkan dia gurau, rupanya betul. Dah tidur macam ni, kan. Apa benda? Nak muai sikit, hidung lagi hidung. Pusing belah sini balik, dahi lagi dahi. Kan? Badan semua sadar-sadar macam ni, adab je lah, kan. Tapi ada 3-4 orang yang mengalah, tidur luar kemah je. Tak apalah, tak masuk lagi, malu tak beg je lah, kan. Maka hadirlah ke majlis ta'lim. Duduklah bersila di hadapan tuan guru. Buka hati selebar-lebar je untuk menerima nasihat agama. Bila kita datang ke kuliah ni, buka hati kita. Kita niat, aku nak belajar ilmu agama untuk kefahaman aku. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Seperti mana doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Dan Ibnu Abbas ini antara sahabat yang faqih, menjadi rujukan para sahabat. Hatta Sayyidina Umar pun rujuk pada dia juga. Padahal Ibnu Abbas ni muda lagi ketika itu tak. Tapi Allah Ta'ala bagi dia kefahaman agama. Itu yang kita nak. Bila kita faham agama, tuan-tuan, tak perlu jadi ustaz pun, tak perlu lah. Tapi bila kita faham agama, kita dah tahu. Bila kita lalu je dengar azan, di mana sepatutnya aku berada sekarang. Itu cukup lah. Itu membuktikan orang tu faham agama. Bila dengar azan saja, oh aku sepatutnya kena sembahyang, tunaikan di masjid nanti. Itu faham agama dah. Dia dah tahu dah. Bila mana dia perlu dia buat. Tak perlu kata semua orang tu tahu dah. Bila dia faham agama ni, benda apa yang boleh dibuat, sepatutnya apa yang dia buat, dia tahu dah semua ni. Ya? Kita nak orang macam ni lah. Kita nak kita jadi orang yang macam ni, yang faham agama. Buangkan sifat sombong dan angkuh. Ingatlah bahawa segala keadaan dapat bertukar bila-bila masa sahaja. Ya, maksudnya anytime kita boleh ubah tempat. Hari ni kita berada di sini, kejap lagi lepas isyak, lepas subuh kita dah ada dalam. Kita pun tak tahu. Elok-elok keluar tak, balik rumah. Ada seorang jemaah saya macam tu. Hari Jumaat, malam Jumaat. Dia datang mari baca Yasin kat surau. Ya, lepas baca Yasin tu tak selesa nak balik. Ingatkan nak balik, macam mana tak dia balik? Balik sekejap duduk atas kursi. Duduk atas kursi kah nak tengok macam ayah dia ni tak? Bawa pergi hospital. On the way pergi hospital dia meninggal lah kereta. Kan? Malam Jumaat sempat mayang maghrib berjemaah, sempat baca surah Yasin lagi. Dah siap dengan tahlil semua balik. Tapi semua tak sampai isyak je. Sebab dia rasa dada dia sempit dengan dia setengah jantung. Kan? Kejap je. Padahal maghrib tadi bersama dengan kita, esok pagi dah salaf dah. Kan? Kita pun tak tahu nasib kita macam mana. Alhamdulillah lah kalau kematiannya husnul khotimah, syukurlah banyak-banyak. Dan malakul maut dapat mencabut nyawa kita bila-bila masa sahaja. Belajarlah dan teruslah belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita
dan menunjuki kita jalan hamba-hambanya yang soleh. Amin. Wallahu a'lam tuan-tuan.